Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak tunjukkan satu lagi slide, iaitu yang bertajuk tentang Introducing Embedded System and the Microcontroller. Okay, this one outline definition of embedded system. So kita akan lihat example. You can see example. I can show you the example. Computer essential, microprocessor and microcontroller. Lepas tu kita akan lihat sedikit tentang PIC, microcontrollers and 12 series PIC. Okay, we are going to the definition of embedded system. Okay, kita tahu bahawa embedded ni adalah combination lah. Combination iaitu kalau you tengok kat sini definition dia adalah embedded system is a system whose principal function is not computational but which is controlled by a computer embedded within. Okay, maksudnya di sini dia bukan berfungsi computational, bukan computational ataupun bukan pengiraan. Okay, bukan pengiraan, bukan proses yang melibatkan computational, tetapi dikontrol oleh komputer yang kita masukkan, yang dipasang masuk dalam sistem tu lah. Okay. Jadi untuk memudahkan kita akan lihat juga contoh di sini. Okay, ada contoh. Kita akan boleh lihat lah, tengok contoh, iaitu yang pertama sekali kita tengok ini peti ais lah. Okay. Peti ais ni apa yang ada dalam peti ais. Okay. Contohnya di sini kita tengok compressor, compressor control. Okay. Compressor control. Contohnya itu alarm, display, okay, dan lain-lain lah. Kalau tengok sini dia ada, kalau kita buka peti ais, lampu automatik dia on, lepas tu ada alarm, kalau tak tutup mungkin dia ada alarm bunyi dan sebagainya. Kompresor kita boleh adjust dia punya kompresor, nak sejuk ke, nak kuat ke, nak slow dan sebagainya. Lepas tu kita ada display, display ni ada dalam sudut segmen, tunjuklah dia punya degrees berapa. Okay, semuanya daripada the embedded computer, yang chip tu lah, yang chip tu, yang kita katakan dia sebagai komputer juga. Okay, tapi dia control dalam sistem tu sajalah. Okay, tak perlu daripada tak menggunakan remote, bukan jarak jauh lah. Okay, selain daripada itu kita tengok ada juga berkaitan dengan actual temperature. Ni pun boleh dikawal lah, kita boleh adjust. Semuanya dikawal oleh chip ni lah. Dia punya temperature, require temperature dan sebagainya. Okay, jadi kita boleh banyak. Mungkin akan datang, mungkin kita boleh buat nak kawal peti sejuk ni, freezer kita ni, boleh menggunakan remote control lah. Contohnya rumah kita lama kan, kita nak tutup freezer ni, kita boleh tutup daripada jauh. Okay. Sebab kadang-kadang rumah kita ataupun di hotel-hotel kan dah ada banyak kan kat bilik tu. Okay. Kalau kita on semua peti ais ni akan meningkatkan bil elektrik lah. Okay. Sebab freezer ni dia juga salah satu alat yang menggunakan ataupun meningkatkan bil elektrik lah, menggunakan power yang banyak lah. Okay. Okay, kita boleh juga akan datang maybe network interaction yang seperti katakan tadi, iaitu boleh remote control, boleh gunakan kita punya microcontroller, boleh control jauh, nak tengok apa peti ais kita berfungsi ataupun tidak. Dan ada juga dia panggil situ adalah human interaction dan sebagainya lah. Ini contoh yang pertama. Kita pergi contoh yang kedua, iaitu car door, pintu kereta. Okey, pintu kereta ni bukan sahaja pintu lah. Setakat ni masa kini telah banyak embedded system yang telah dilakukan lah. Jadi contoh kat sini, kalau tengok pintu kereta sahaja dah ada banyak iaitu window motor. Kita ada motor dalam tu. Okey, jadi kita tekan dia motor, kita tekan switch, jadi motor tu naik. Jadi bila dia naik tu dia berhenti. Bila dia berhenti dia ada, kita panggil dia limit switch. Limit switch dia akan berhenti lah. Okay. Lepas tu kita ada window stall sensor. Dalam tu ada sensor.
Okay, lepas tu lock control. Okay, lock control ni nak lock macam mana, nak buka pintu lock dan sebagainya, ada button. Lepas tu kita ada lock actuator yang mengawal. Okay, lock actuator, kawal dia punya power dan sebagainya. Okay, kat situ. Dan seterusnya ada open door sensor. Kita open adalah keluar alarm, lampu menyala. Dekat ni kalau you tengok dekat meter tu adalah bila kita open ada sensor kat sana. Bila kita start pun dia ada satu alarm berbunyi lah. Okay. Dia bunyi lah titik-titik lah. Itu maksudnya pintu tak dapat lah. Dia tak benarkan kita bergerak lah. Okay. Dia tidak benarkan kita bergerak sebab pintu ada yang salah satu pintu tu tak bergerak. Inilah ciri-ciri kita panggil dia embedded system yang menarik lah. Okay. Embedded system ni kita boleh menggunakan alat-alat kita lah. Dalam sistem kita boleh gunakan Arduino. Mungkin dalam kereta sekarang dah ada. Mungkin dia guna PIC sebab dalam tu chip yang lama tu masih ada lagi. Dalam kereta mungkin dalam saat akan datang kereta-kereta terkini dia akan menggunakan Arduino lah. Okay. Sebab dia kecil saja, chip tu dalam tu boleh gunakan chip masuk dalam kereta dan boleh kawal semua bahagian lah. Okay. Itu contoh yang kedua. Okay, yang ni example elektronik pimpong. Elektronik pimpong ni kalau you tengok kat sini dia ada banyak juga. Okay. Iaitu kita lihat kat sini ada pelbagai lah. Okay, ada pelbagai. Banyak juga dia punya pimpong ni. Iaitu pertama sekali ada on off switch. Okay, on off dia punya switch. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? The embedded computer microchip 16LF. Ni semua PIC lah. Okay, PIC kita panggil PIC lah. Kita belajar cuma ni tambahan sajalah kita sebab kita belajar lebih pada Arduino. Okay, kita ada player 1, pedal, kita ada score, LED, semua elektronik lah. Ni ada PCB board ni. Lepas tu kita ada ball flight LED, out of play LED. Lepas tu ada play 2 pedal. Jadi semua ni dia ada dikawal oleh satu chip. Dikawal oleh satu chip iaitu embedded computer microchip. Very small. Okay, kita ada 16LF. Okay, 84A ni dia punya number dia lah. Macam nama IC lah. Okay, nama chip dia. Ini adalah satu example yang ketiga lah. Okay, seterusnya example yang keempat, kita tengok D-board autonomous guide vehicle lah. Okay, macam mana dia nak guide satu kenderaan ni. Okay, dia menggunakan sensor. Kat situ boleh tengok lah, dia ada tayar, dia ada bateri. Dia ada switch, limit switch, dan ada sensor-sensor dan sebagainya lah. Okay, ni salah satu contoh yang keempat lah. Okay, di situ untuk D-board autonomous guide vehicle ni, kalau kita lihat di sini banyak benda lah yang menggunakan seperti mana yang kita belajar, iaitu control system dalam microcontroller. Yang pertama sekali dia ada ultrasound range. Tu ada dia ada pulse dan juga echo lah. Dia hantar dan dapat maklumat, hantar macam dengan kita punya radar. Radar pun samalah. Dia ada pulse, lepas tu ada echo. Echo tu dia patah balik. Bila dia touch dengan bahan tu, dia akan patah balik echo tu. Kita ada bump sensor left. Okay, kita ada left. Lepas tu ada bumper left lagi. Kita ada light sensor. Kita ada light sensor rear. Okay, lepas tu dikawal oleh analog to digital converter. Ini penting ya. Itu kita belajar. Jadi setiap benda yang dalam ni kita dah belajar, iaitu mungkin kamu belajar dalam bidang-bidang lain lah. Dalam digital, iaitu kita ada analog to digital converter ataupun digital to analog converter. Ini very important. Macam mana nak tukarkan dia punya digit to analog dan digit analog to digital lah. Okay. Okay, diikuti PIC microcontroller. Okay, sekarang ni dah lebih kepada Arduino, tapi masih lagi menggunakan PIC pun tidak ketinggalan jugalah, masih menggunakan PIC microcontroller. Cuma dia ganti tak menggunakan microprocessor lah.
Okay, microprocessor ni lebih pada komputer. Okay. Okay, seterusnya power regulation and management, yang ni kawal. Kita nak bagi supply, ground, berapa volt nak bagi, gunakan bateri dan sebagainya. Akali bateri. Okay, and then dia supplykan 9 volt kepada motor driver interface. Sebab ada motor, okay, dia akan pergi pada motor. Okay, dikawal oleh motor kat situ lah. Kita ada motor kiri, motor kanan dan sebagainya lah. Dan diberi PAL with, dia ada PAL with modulation. PWM. Ada dua lah, kali dua kat situ. Okay, kita dah tengok dalam Arduino kita pun ada PAL with modulation. Jadi dia guna untuk mengawal ataupun dia akan hantar signal kepada motor driver interface. Alright. Dan kita lihat kepada belah kanan ni, dia ada bumper sensor. Lepas tu diikuti dengan bumper sensor right. Kita ada ultrasound servo, kan. Dan kita ada kompas, iaitu ada serial data dan juga serial clock kat situ. Semuanya dikawal oleh discrete attention bus lah. Okay. Kalau sebut bus ni wire je pun, bukan apa laluan-laluan dia lah. Serial attention bus, dia ada soket dia lah. Okay, macam dengan kita punya USB USB universal serial bus lah, tapi yang ni dia panggil serial attention bus, right? And then itulah di contoh deboard autonomous guide vehicle ni, macam mana nak buat. Okay, seterusnya jadi kita pergi kepada lebih pada computer essential lah. Okay, ni kita dah lihat banyak kali dah. Memang dia tidak lari daripada inilah. Okay, tidak lari daripada ini, iaitu kita ada data memori, data batu program memori. Okay, kita ada program lah. Kalau tidak ada program, tidak ada memori ni, tak boleh nak execute, tak boleh nak buat lah. Okay, tak dapat diproses. Arahan-arahan ni penting lah. Iaitu kita kena ada interface, kita kena ada program. Apa yang nak programkan dimasukkan dalam dipanggil Central Processing Unit, CPU lah. Okay, CPU. Ada juga baru ni saya tengok ALU, plate setter. Cantik kan, ALU. CPU setakat ni belum jumpa lagi lah. Saya tak jumpa lagi CPU. Okay, kena pergi Pahang. Bila kita pergi Pahang mungkin ada lah CPU. Okay, plate setter cantik lah. Okay, dan seterusnya interface dengan input output. Yang ni biasalah normal lah. Bila ada input, lepas tu ada output dia. Lepas kita tekan button, dia proses apa keluaran dia. Okay, pergi pada the world ataupun the outside world. Okay, ni lebih kepada computer essential. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang dinamakan sebagai computer essential ni juga terlibat dengan instruction. Okay, arahan-arahan lah. Okay, biasanya arahan ni terbagi pada dua lah. Okay, iaitu dipanggil CISC. Jadi complex instruction. Satu lagi tu reduce instruction. Dia ada dua saja. Okay, kalau nak more detail kamu boleh tengok lah apa itu dipanggil complex instruction set komputer ni. Complex instruction komputer ni adalah satu kita panggil dia menggunakan arahan-arahan yang agak kompleks, tetapi dia boleh melaksanakan dia punya arahan tu banyak benda lah dalam satu arahan. Okay. Contohnya dia boleh link kepada memori. Okay. Dia arahan dia tu boleh melaksanakan beberapa langkah lah. Okay. Contohnya operasi memori, operasi logik, logik control dan sebagainya. So banyak. Okay, berbanding dengan dipanggil reduce instruction ni, dia lebih kepada single arahan. Okay, iaitu melaksanakan arahan yang mudah saja. Tapi yang tadi itu kompleks lah, arahan kompleks, tapi dia banyak task. Tapi kalau RISC, iaitu R ni reduce, dia lebih kepada the simple instruction. The simple instruction. Contoh dia dan hanya dalam satu masa saja, dia bukan banyak cycle. Macam tadi tu yang kompleks tu dia ada berbanyak cycle lah, dia buat tentang ingatan, logik dan sebagainya. Okay, kita sambung lagi selepas ini. Alright. Okay, terima kasih.